my mother's oldest grandchild from her. And for that, I can never forgive you. I hope you can deal with what you've done. Jeffrey, I hate you! One after another, the relatives of his victims poured out the pain and grief they had suffered at the hands of Jeffrey Dahmer. Hello and Assalamualaikum you guys. Thank you for coming back. And untuk yang baru, first time hadir dekat sini, thank you for choosing this video. Today kita akan cerita pasal Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer ni berminat dia lain macam Semua platform social media, semua orang minta Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer. So, Jeffrey Dahmer ni ialah seorang pembunuh bersiri yang terkenal sebab dia bunuh and makan daging mangsa-mangsa dia. So, jom kita kenal dengan Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer ataupun Jeffrey Dahmer ataupun dikenali sebagai Milwaukee Cannibal ialah seorang bunuh bersiri di Amerika Syarikat. Dia bukan saja membunuh, tapi dia melakukan sexual assault pada mangsa dia and dia makan daging mangsa-mangsa dia. Total mangsa dia ada 17 orang lelaki dewasa and budak lelaki. So now, sikit latar belakang tentang Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Syarikat. Jadi ialah anak pertama daripada dua beradik. Dia dua orang je. Dia dengan adik dia. And mak Jeffrey Dahmer ni bekerja sebagai teletype machine punya instructor. And bapa dia pula seorang chemist student tau masa tu. Di Marquette University di Milwaukee. And dikatakan yang JD ni macam kurang dapat perhatian daripada both mak and ayah dia. And JD ni mula dia macam kanak-kanak lain, periang, happy-go-lucky, aktif. Sampailah masa dia umur 4 tahun, dia ada buat double hernia surgery. And lepas surgery ni, dia berubah jadi pendiam and suka menyendiri tau. And dia mula tertarik kumpul insek yang besar-besar macam pepatung rama-rama, menceraikan anggota-anggota badan insek tu, dan lama-lama dia dah mula tertarik pada tulang-tulang pula tau. Sampailah pada satu hari tu, diorang tengah dinner. So dinner, makan ayam. So JD ni tanya dekat ayah dia, what would happen, apa akan jadi kalau kita letak tulang ayam ni dalam bleach? So ayah dia kan masa tu student chemist kan. Rasa macam wow, anak aku minat benda-benda macam yang aku belajar macam tu kan. So bapak dia ajar dia macam mana nak safely bleach and awet tulang. Okay, so fast forward JD ni pun dah besar and waktu dia reach puberty, dia macam baru perasan yang dia sebenarnya gay tau. And JD masa dia berumur 14 tahun, dia ada satu fantasi yang dia bayangkan dengan seorang lelaki yang dia selalu nampak pergi jogging tau. Dia punya fantasi tu macam dia dominate lelaki tu punya body while lelaki tu tak sedarkan diri. Sampailah satu hari tu dia nak attack lelaki yang dia selalu nampak ni. So dia bawa baseball bat, kayu baseball tu, and tunggu dalam semak dekat area yang lelaki tu selalu lalu lah. But luckily for that guy, dia tak lalu situ hari tu. Dia tak keluar pergi jogging. So menurut JD, itu ialah kali pertama dia punya attempt untuk attack someone. I sort of lived in my own little fantasy world when things got too heated in the household. It was just
just my own little world where I had control. And time remaja ni juga dalam umur 19 ke 20 macam tu, JD ni dia addicted to alcohol tau. And dia kata dia ada problem dekat rumah. So bila dia minum, dia rasa macam benda tu jadi ubat untuk dia. And pada masa yang sama, mak ayah dia bercerai and keluar daripada rumah. So rumah tu JD tinggal sendiri. So next. Pada 18 Jun 1978, JD ni ada pick up seorang lelaki tau yang bernama Stephen Mark Hicks, berumur 19 tahun. So dia jumpa Hicks and macam pancing lah Hicks ni. Jom lah lepak rumah aku minum-minum macam tu kan. Then Hicks ni setuju. So melepaklah dorang dekat rumah JD. Tak lama lepas dorang lepak, dah minum-minum semua, berapa jam lepas tu Hicks ni nak balik. Tapi JD tak nak dia balik. So dia ambil dumbbell yang 5 kg punya dan dia pukul dekat kepala Hicks 2 kali. Bila Hicks ni dah pingsan, dia masturbate sambil dia berdiri dekat atas badan Hicks. Lepas tu dia pukul lagi sampai mati. Esok tu dia potong-potong mayat Hicks and siat kulit Hicks ni, nak pisahkan dia punya skin dengan dia punya daging dan tulang semualah. Then daging-daging tu semua dia larutkan dekat dalam asid. Lepas tu dia flush kat dalam toilet. Lepas tu dia hancur-hancurkan tulang Hicks dan dia tabur dekat belakang rumah dia. So ini ialah first murder Jeffrey Dahmer. Next. So lepas first murder JD tadi, dia tak ada bunuh siapa-siapa. Dia join army. But then ada case macam dia cabul lelaki kat dalam tu macam tu. Dan dia kena buang daripada army. Dia banyak berpindah randah and kena buang kerja. Sebab kan attitude dia yang addicted to alcohol. Dia ada kena tangkap sebab berkelakuan tidak senonoh dekat public. Sampailah satu hari tu, dia balik dekat rumah yang dia tinggal dulu. Means rumah yang mak bapak dia duduk dululah, dekat tempat dia bunuh Hicks tu. And bila dia balik, masa tu bapak dia dah duduk dekat rumah tu tau dengan mak tiri dia. So bila dia balik, bapak dia cakap, kau pergilah tinggal dengan nenek kau. Sebab bapak dia rasa maybe nenek dia ni boleh slow talk dengan dia tau, pasal dia punya ketagihan pada alkohol, pasal kerja. Sebab JD ni sangat rapat dengan nenek dia. So bapak dia rasa kalau dia tinggal dengan nenek dia, dia akan jadi better person lah. So JD ni pun pindah tinggal kat rumah nenek dia di West Allis, Wisconsin. So masa tinggal dengan nenek dia, semua okey, aman damai. Dia tak ada banyak masalah. Dia teman nenek dia pergi church and dia willingly buat semua kerja-kerja rumah. And dia pun aktif pergi cari kerja sana sini dan dapat kerja, but tak bertahan kerja tu, still kena buang kerja semua. So ada beberapa kali lah JD ni bertukar-tukar kerja selama dia duduk dekat rumah nenek dia tu. And ada satu time dia tak kerja, 2 tahun dia tak kerja, nenek dia yang tanggung dia. Sampailah pada tahun 1985. Time ni JD kerja dekat chocolate factory tau. So ada satu hari tu, time JD ni tengah lepak baca buku dekat library, ada stranger datang pas nota dekat dia untuk offer dia buat some kind of oral sex macam tu lah. And JD tak layan pun time tu. But walaupun dia tak layan, insiden ni macam trigger tau dia punya fantasi-fantasi seks yang dia selalu bayangkan dulu. So since then dia start pergi ke tempat-tempat gay macam gay bar, bathhouse. And JD pernah pergi curi mannequin lelaki kat kedai and bawa balik rumah untuk dia buat benda-benda yang tak senonoh lah dengan patung tu. Sebab dia sangat into benda yang tak bergerak. Dan kantoi dengan nenek dia. Nenek dia jumpa patung mannequin tu, nenek dia suruh buang. So dia buang lah. Pada tahun yang sama,
dia dah jadi macam regular customer tau dekat gay punya bath house tu. Dan masa dekat situ dia selalulah buat benda-benda tu dengan gay partner dia. Kat rumah tak boleh buat sebab kan nenek dia ada. Tapi JD ni dia rasa macam frust tau. Sebab time dia tengah buat tu partner dia bergerak-gerak. Dia tak suka. Kan dia suka benda yang mati. So dia rasa macam tak best. And masa kena tangkap, dia ada mention yang dia train diri dia to view people as an object of pleasure instead of people. And for this reason, pada Jun 1986, dia start bagi sleeping pills dekat partner dia. So that bila partner dia tidur, unconscious, tak sedar, dia akan rogol partner dia. So, next. I had no control as a child or young adult, and that got mixed in with my sexuality, and I ended up doing what I did. Pada 20 November 1987, JD ni jumpa dengan seorang lelaki bernama Stephen Tommy, and Tommy ni berumur 25 tahun. And time tu, JD ni dia check in dekat Ambassador Hotel Milwaukee. So masa ni dia bukan dekat rumah nenek dia, dia check in hotel. So mula-mula dia jumpa Tommy ni dekat bar tau. Dan dah jumpa dekat bar, berborak, dia pancing lah Tommy ni ikut dia balik hotel. And menurut JD, dia memang tak ada niat untuk bunuh Tommy. Dia just nak bagi dadah and rogol Tommy je time tu. But tak tahu macam mana, pagi tu dia dibangun, Tommy ni dah meninggal dengan kesan-kesan kena pukul yang teruk, lebam-lebam semua, and mulut dia pun macam berdarah. Maknanya JD ni pukul dia. And dekat tangan JD, dekat dia punya fist pun ada kesan luka juga tau. Tapi sampai last, dia cakap dia memang tak percaya yang benda ni jadi. So, bila Tommy ni dah meninggal, jadi kenalah settlekan mayat tu kan. So, jadi beli suitcase and letak mayat Tommy dalam tu. Lepas tu, dia bawa balik rumah nenek dia. Sampai dah seminggu, baru dia potong, lapas siat mayat Tommy ni, pisahkan isi dengan tulang, dan dia potong daging Tommy tu kecil-kecil dan dia buang dalam plastik sampah. Tulang-tulang Tommy pula dia hancurkan dan dia buang semua sekali kecuali kepala Tommy. Kepala Tommy tu dia nak simpan, tapi sebab lepas dia rebus kepala Tommy tu, kepala tu rosak. So last dia buang juga. So next. So lepas kes Tommy tu, JD ni dia macam dah shock kot buat benda tu. 2 bulan selepas pembunuhan Tommy, JD ni dia pancing seorang male prostitute yang bernama James Dockstader yang berumur 14 tahun. JD ni cakap lah dekat James, nak tak jadi model untuk nude photos. So James ni pun setujulah. Diorang buat sexual activity dulu sebelum dia drug si James ni. Lepas dia dah drugs James, dia cekik James sampai mati. And cara dia nak hapuskan mayat James tu sama je macam dia buat dekat Tommy. And kepala James ni pun dia simpan and rebus, tapi lepas tu dia hancurkan. So, next. Pada bulan September 1988, nenek JD ni halau dia daripada rumah tau. Sebab dia suka bawa balik lelaki tengah-tengah malam, and sebab bau busuk yang datang dari basement and garage rumah nenek dia selama JD tinggal dekat situ. So, nenek dia pun halau lah dia. Tapi tak lama lepas tu, JD pindah balik duduk rumah nenek dia. Sampailah pada tahun 1990, pada 14 Mei, JD pindah keluar daripada rumah nenek dia and tinggal di apartment 213. So, seminggu lepas dia pindah ke apartment dia ni, dia bunuh seorang male prostitute yang bernama Raymond Smith.
berumur 32 tahun. Macam biasa dia pancing, ajak balik rumah untuk having sex dekat apartmen dia. Sampai kat apartmen tu, JD ni bagi dia air yang dicampurkan dengan 7 biji sleeping pills tau. Then dia cekik Smith sampai mati. Dan esok tu, JD pergi beli Polaroid camera. Mayat Smith tu dia tangkap gambar sebelum dia potong. And lepas tu baru dia buat macam biasa lah. Dia potong-potong, dia siap-siap kulit. Lepas tu dia rebus kaki, tangan dengan pelvis Smith. Yang lain-lain direndam dalam asid kecuali tengkorak kepala Smith. Tengkorak ni dia cat and susun dalam kabinet dengan tengkorak yang lain-lain yang dia dah collect. So, dia buat perhiasan tengkorak kepala orang tu. Next ialah Ernest Miller. Ernest Miller ni berumur 22 tahun. Cara dia sama je. Dia pancing, ajak pergi rumah, buat dia punya sex activity dan bunuh. But kali ni dia slash Miller ni punya carotid artery dan dia biarkan je Miller tu bleeding sampai mati. Dan bila Miller dah mati, dia postkan mayat Miller tu posing, dia tangkap gambar. Lepas tu baru dia potong-potong mayat Ernest Miller dekat dalam bathtub rumah dia. Dan sambil dia potong tu, dia macam cakap-cakap and cium-cium kepala Miller ni berulang-ulang kali. Dan jantung, bicep dan sebahagian daging daripada kaki Miller dia ambil and letak dalam fridge untuk dia makan. Yang lain semua macam biasa, dia rebus, dia buang, and tengkorak kepala Miller dia cat, simpan. And the next thing I know, I heard the police open the refrigerator door and they said it was a dead body in there. Pada 7 April, JD ni kenal dengan seorang lelaki heterosexual iaitu Errol Lindsay. Errol Lindsay masa tu umur dia 19 tahun tau. Sama je cara dia umpan Errol ni supaya ikut dia balik. Dah ikut, dia drug. But this time, dia tak terus bunuh tau. Dia drill kepala Errol Lindsay ni bagi tengkorak tu berlubang. Then, dia tuang hydrochloric acid kat dalam lubang tu nak bagi masuk sampai dekat otak. Lepas JD buat eksperimen ni dekat Lindsay tu terjaga tau. And dia cakap dekat JD kepala dia sakit. And lepas tu dia tanya sekarang pukul berapa. In response to soalan Lindsay ni, JD terus cekik dia sampai mati. Dan macam biasa juga, dia potong semua. Tapi kali ni, dia rendam kulit Lindsay tu dalam air sejuk and garam. Tapi lepas tu, rosak kulit tu dan dia buang juga. So, next. Pada tahun 1991, sebab dah banyak kan mayat yang dia proses dekat rumah dia, daging-daging manusia yang dia simpan, residents yang tinggal dekat apartmen ni start complain tau. Sebab diorang selalu terbau something yang memang busuk sangat-sangat dari apartmen JD ni. And diorang cakap selalu terdengar bunyi bising, macam bunyi barang jatuh, bunyi chainsaw. So, pengurus apartmen ni, dia punya building manager, contact JD and cakap pasal benda ni. And JD kata freezer dia rosak. Sebab itulah jiran dia terbau bau-bau yang busuk gila daripada rumah dia. And dia kata dia akan settlekan lah benda ni. So, next. Pada 26 Mei 1991, JD ni jumpa seorang lelaki remaja bernama Konerak Sintasompon. So, dia approach Konerak and offer lah nak bayar kalau dia setuju nak teman JD balik apartment and post for Polaroid pictures lah, means dia punya nude photos. And mula-mula Konerak ni macam ragu-ragu tau nak follow. Then entah macam mana dia boleh setuju pula. Dan sampai rumah dia pun tangkap lah gambar si Konerak ni,
Lepas dia dah tangkap gambar Connerak, dia buy kidrak dekat Connerak. And bila Connerak ni dah pensan, jadi dia buat macam oral sex dekat Connerak. But dalam kes Connerak ni, dia tak terus bunuh tau. Bila Connerak ni dah pensan, JD ni keluar, pergi bar, lepak kat bar. So dia tinggalkan Connerak ni seorang-seorang dekat rumah. And JD ni pula tak balik-balik. Dia dah pergi mabuk-mabuk dekat bar tu, dia tak reti nak balik. Dia balik esok tu. So by the time dia sampai dekat rumah, Connerak ni ada dekat luar apartmen dia, dekat jalan raya, tengah berborak dengan 3 orang perempuan macam tengah nak minta tolong lah. Dalam keadaan Connerak ni naked, dia kat tepi jalan dengan 3 orang perempuan tengah borak-borak, minta tolong dengan perempuan tu. So JD ni pun pergilah kat diorang and cakap yang Connerak ni kenalan dia, and terus tarik Connerak ni, ajak masuk dekat dalam bangunan apartmen tu. And Connerak ni memang tak nak lah, tak nak ikut. Dan perempuan tu cakap diorang dah call 911. So okey lah, tunggu 911 datang. Tak lama lepas tu datanglah 2 orang police officer, John Balsazar and Joseph Gabrish. And JD bagi tahu kat polis yang Connerak ni memang macam ni kalau dia mabuk. Polis tu marah perempuan tu and cakap jangan sibuk. Diorang sendiri yang hantar Connerak pergi apartmen Jeffrey Dahmer. What happened to Connerak? Of course,